Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami The Tech Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Terus dah start orang bisik. So kita macam dengar, jadi apa tu? Close, makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Exactly. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi di bulan Celebration. Puaka dah 1 tahun. Terima kasihlah banyak pada korang semua yang masih sudi bagi support. Alhamdulillah. Kalau boleh, viralkan kita punya program ni, show ni. Link lah taruh kat you punya Facebook ke, Instagram ke, kasih orang tengok. Yang kat Malaysia pun terima kasih banyak. Yang kat luar negeri, terima kasih lah banyak kerana sudi support kita orang. Okey, kita akan teruskan dengan cerita kita. Okey, kita ada seorang kata orang terpeminat lah kan. Sebab beliau ni dari dulu tau suka share cerita-cerita seram bila kita ada kat IGTV live. Kadang-kadang bila kita kat atas cruise dengan ustaz pun beliau pun sudi ambil bahagian nak cerita. So hari ini kita jemput dia. Inilah dia Puan Mariana. Maria mana? Maria kat rumah. Maria Mariana. Sekarang kita tahu Mariana siapa inilah orang sebenarnya. Okey, gurau. Okey, nak panggil Puan Puan ke panggil Kak macam tu? Panggil Mariana je boleh lah. Ataupun nama glamour. Apa? Mamam Egg. Mamam Egg. Mamam Egg. Makan telur. Oh, Mamam Egg. Okey, kita pakai nama glamournya Mamam Egg. Mamam Egg. Gitu. Okey, ini Mamam Egg. Alah, susah pula sebut Mamam Egg. Okey, Mamam Egg ni kerja sebagai seorang nurse. Saya. Jurawat pun ada peringkat-peringkat dia kan, pangkat-pangkat dia kan. Ada. Habis Mamam Egg macam mana? Sekarang saya nurse manager. Manager? Wow. Manager. So bila manager tu buat apa? Manager kirakan kita buat admin, jaga staff, pun jaga doktor juga, jaga pesakit semualah. Semua apa-apa ada masalah, komplain ke apa semua cari nurse manager. Dan keluarga seorang ke jadi jururawat ke ada orang lain? Saya seorang jururawat, kakak saya kerja di pediatric clinic dan anak saya baru graduate. Seorang jururawat juga. Oh, nanti akan jadi nurse jugalah? Jadi nurse juga. Wow, hebat. Semua satu family nurse. Okey, cakap pasal ini semua, mesti ada cerita-cerita yang kata orang tu, kat hospital tu seram. Apa-apa kat hospital seram. Saya kalau masuk hospital seram apa tau? Daripada dulu, yang seramnya bukan pasal hantu ke apa. Memang penakut. Takut jumpa doktor. And also dia punya bau macam Dettol ke bau apa, macam very distinctnya bau tu kan. Kalau bau ni kau main mana pergi rumah orang kau ni bau hospital sih. Dia pakai Dettol Dia pakai disinfectant tapi brand lain lah. Brand lain, dia bau dia lagi kuat. Itulah. Teringat lagi dulu kat hospital Changi tu Changi lama. Changi lama cantik dia tu. Teringat lagi saya masuk sana. Okey, tak apa, tu cerita lama. Okey, sekarang cerita apa yang berlaku? Tapi sebelum kita cakap pasal hospital, ada tak cerita lain di luar hospital? Cerita time masa remaja dululah, masa pergi holiday kat Langkawi. Jadi hotel Langkawi sekarang dah, hotel yang saya pergi dulu dah tak ada lagi. Masa tu pergi dengan kakak dengan 2 sepupu, jadi 4 orang. So kita hotel tu macam rumah kayu. So it's like kalau you jalan nanti bunyi dia punya floor tu semua kayu. So that time kita hotel tu, dalam hotel tu ada disco. Jadi dah lepas ada disco. Oh, disco. Orang lama. Bukan orang lama, macam orang dulu kita panggil disco. Sekarang panggil clubbing macam club. So jadi lepas disco tu pukul 1 pagi dah habis, kita balik
hotel punya staff temankan lah kita Alright. balik. Dan saya tidur 2 bilik dengan sepupu saya, kakak saya dengan sepupu lagi satu. Jadi malam-malam kita tidur semua okey, tak ada apa-apa. Tapi besoknya yang ada rasa pelik ialah sepupu saya. Bila dia bangun, tilam dia dah terkeluaring. Dah macam kalau Alignment dia dah lari sikit selalu tegak kan. Dia dah ke like 180 degrees, terpusing. So dia fikir siapa yang gerakkan tilam dia. Tilam kan berat, lagipun dia baring kat situ. Then after that, bila dia pun heran, malam dia tidur dia tak ada rasa apa-apa. Jadi bila dia pergi ke tandas, dia ada nampak ada stain bekas darah lah. Jadi tak tahu dari mana lah. Jadi hari tu semua macam terfikir apa yang berlaku dia orang macam kita tak cakap pasal kisah tu sampailah dah tua baru kita cerita yang malam tu ada gangguan macam gitulah. Yang lain terus tak adalah. Tapi sampai tak tahu tu gangguan apa Tak tahu. Tapi katil tilam tu yang berat boleh pusing the other way. Tak pernah tanya room service ke apa, hotel punya management? Tak kenapa? pernah. Tak guna curi pula. Dah belasan tahun. Jadi tak betul. Yang kat luar tu kalau ada cerita pasal hotel, bolehlah share. Nak bersemuka saya ada lagi dengan satu kita. hotel cerita baru teringat. Nampak ada potong. Sorry. Macam kau lama sangat lah berbual. Aku nak cerita gitu Okey, tak apa-apa. Cerita. Okey, ni dekat seberang tambak. Hotel ni popular jugalah. Jadi bila kita pergi holiday, weekend holiday dengan family, jadi malam time nak tidur tu semua dah tidur, cuma saya tak boleh tidur sebab saya dengar dekat dalam toilet ada bunyi macam pipe punya pressure. Bunyi macam song gitu kan, bunyi pipe pressure. Jadi macam tak boleh tidur. Jadi yang lain semua dah tidur. Jadi I keep going back inside the toilet, fikirkan macam mana nak matikan bunyi ni. Mungkin saya flush lah ke. Kalau dah flush, mungkin pressure dia release. Betul. Dan lepas tu dah okey. So, lepas tu saya continue nak cuba tidur. Jadi bila nak tidur pun tak boleh. Jadi masuk lagi toilet, cuba flush lagi. Lepas tu senyap. Lepas tu bunyi lagi. Then kirakan dalam satu malam tu saya tak tidur langsung sampai pukul 4-5 pagi. Then the next day bila saya cakap dengan mak bapak saya, dengan sepupu semua, cakap semalam dengar tak bunyi toilet punya sound? Dia cakap tak ada bunyi pun. Semua tidur okey pun. Jadi yang first night tu saya tak boleh tidur. Second night pun sama juga, saya tak boleh tidur. Pun dah bilang, dah complain dengan hotel. So apparently saya seorang yang dengar je bunyi benda tu. Jadi 2 malam tak boleh tidur. Yang terpilih lah. Wow. Habis tu buat bodoh je lah kalau macam itu. Just masa tu tak fikir apa-apa pun. Bila dah lama pun fikir mungkin tak tahulah gangguan ke bukan. Ni lately ni kita buat Zoom kat atas cruise kan. Itulah setengah berbual tiba-tiba Ustaz point kat skrin tu dia gitu. Saya, apa Ustaz? Tu point gitu. Saya cakap, Ustaz mungkin tu kalau gambar dia pecah-pecah gambar tu, pixelated macam gitu, dia akan bentuk sesuatu something. Kan selalu gitu kan. Si Ustaz tengok, lepas tu kita tengok kat handphone Ustaz. Sebab kan benda kat atas cruise tu internet connection kan kat komputer kan pecah-pecah tu, tengok handphone dia lah. Tengok mungkin atau mungkin tidak lah. Lepas tu apa tau, kita suruh Mama Mac ni check lah, tanya kat belakang tu apa, nak tanya is it langsir ke bukan. Saya cakap bukan dah on lampu gitu. Sebab daripada apa yang kita nampak tu, ini mungkin mainan mata saja. Kita nampak macam baju putih kat tepi tembok tu bergerak ke? Tak, ada stay gitu je. Lepas tu cakap mungkin pixelated gambar tu. So putih nampak bayang-bayang putih-putih gitu, tapi kepala macam tergitulah, macam bersandar kat tembok gitu, macam gitu je. Dia tinggi. Lepas tu Ustaz macam, alah Ustaz ni kita kat tengah-tengah laut ni kan. Kita pun satu buat cerita macam ni. Mungkin gangguannya kat sana bukan kat sini Tapi gambar tu kat rumah awak. Nanti mungkin at the end of the show kita akan tunjukkan screenshot dia. Mungkin itu pixelated. Kita have fun lah. Gitu-gitu je. Masa you bilang tu, saya cakap okay tak ada apa-apa. Actually dalam hati
Kurang ajar. Oh, kurang ajar. Kurang ajar. Ustaz, Gila. dengar tu. Seorang je. Cik, Ustaz ni pun. Tak ada apa-apa lah kan. Tak apa Actually, lah. masa tengah bercerita tu, saya ada kucing yang belakang tu. Saya buat macam tempat kucing lah. Kucing tu tiba-tiba meraung. Oh, ya. Kucing tu sebenarnya baru melahirkan, baru a few days. Jadi tiba-tiba dia meraung macam as if ada benda yang nak kacau kittens dia lah. Jadi dia mau gitu. Jadi saya tak indahkan, tapi dalam hati kenapa pula ini kan dah Tiba-tiba. tengah malam kan, 12 midnight lebih gitu. Jadi bila you mention tu, kau cakap tadi kenapa tiba-tiba Mungkin matching ataupun mungkin tak lah. Tak lah. Dia mungkin kesakitan. Ya, baru melahirkan kan. Atau bentan takut bentan ke. Okey, itu cerita dia. Dan sekarang kita cerita pasal, ada lagi selain daripada luar daripada tugas? Tak, kebanyakan banyak hospital. Banyak hospital. Sekarang kita dengar cerita-cerita yang berlaku di hospital. Okay, kita start daripada mula-mula. Saya baru join hospital masa baru pass up. So saya diletakkan di ICU. ICU ni medical ICU. Dia kebanyakan patient dia semua chronic, deadly ill, DIL dia panggil. Jadi siapa yang masuk ICU tu takkan keluar hidup. Bukan semua lah, kebanyakan. Jadi kita dah kirakan ada banyak patient yang long term lah. Jadi boleh jaga satu apik ni lah, apik tua. Dia koma dengan menggunakan tube pernafasan. Dipanggil ventilator. Jadi tiap-tiap hari kita rutin biasa, kita buat rounds, kita tukar patient, kita kasih obat. Jadi dah selama 2 bulan patient tu masih koma. Jadi tiap-tiap kali kalau kita nak sentuh patient, nak pusing, nanti kita cakap Uncle Peng tu pusing. Peng tu pusing. Peng. Dalam bahasa Hokkien lah. Nanti kalau kita nak Peng. Okey. Sekarang mesti tahu. Jadi apa-apa kita buat, walaupun pesakit tu dengar ke tak dengar, walaupun dia koma, selalunya dia boleh dengar. Jadi kita kena hormat, kita nak pusing pun kena handle with gentle lah. Jadi satu malam ni saya dah kerja petang, dah kepenatan. Jadi balik rumah, dah mandi semua, tidur. Jadi dalam tidur saya termimpi yang patient ni datang jumpa saya. Dia jumpa saya, dia tak cakap apa-apa. Dia cuma tengok, dia senyum, lepas tu dia angguk. Jadi dalam hati saya macam dia berkata terima kasih. Then besoknya saya kerja petang, datang kerja, dah check barang, tiba-tiba ada emergency code blue. Bila tengok code blue kat dalam bilik pesakit tu, jadi saya rasa mungkin ni kali terakhir lah. Jadi dia nak cakap thank you dekat nurses, dia datanglah dalam mimpi saya. Saya rasa macam gitulah. Allah, diorang ketuk pintu lah pula. Lepas tu? Jadi itulah. Jadi saya tak ceritakan dengan siapa-siapa. Cuma dah lama gitu bertanya kawan-kawan lah, ada pernah experience macam gini ke tak? Diorang cakap so far tak ada. Kita kalau dekat hospital, kalau busy, benda-benda ni semua memang kita takkan rasa punya. Semua orang mimpi ke ataupun awak seorang? Mungkin pada saya nurse baru kan, jadi kita tend to macam ada connection dengan patient. Kalau kita dah jaga dia dah lama, walaupun patient in the end cannot make it, pass away, kita pun rasa inilah sedih nampak family members dia nangis. Kalau yang nurse-nurse lain yang dah experience tu, diorang pandai block lah. Pasal nak kena fokus on work kan. Jadi yang muda-muda ni selalu terkesan lah. Jadi apa yang diorang ajar, yang senior ajar macam nak block tu? How macam mana awak block? Diorang tak specifically cakap jangan, diorang tak cakap directly lah. Diorang cuma kata fokus on your work, make sure you jangan buat silap, jangan kasih salah ubat. Then kalau dengan family members pun kita kena hati-hati kalau berbual. Kalau kita busy pun kena cakap baik-baik, suruh ini, jangan don't be rude lah katanya. Wow, tu kerja sebagai seorang ketua tu frontliner. Frontliner. Okey, tu cerita pasal dalam mimpi dia muncul Ada tak yang pancing pula, yang paling seram?
Yang paling seram actually adalah banyak. Ada kat masa saya kerja kat hospital private. Jadi saya kerja sebagai nurse manager permanent night malam. Jadi malam hospital private ni kadang-kadang diorang tak ada pharmacy on call. Jadi nurse manager ni kena pergi masuk pharmacy, kena retrieve obat lah. Ubat untuk pesakit yang baru admission ke, ubat-ubat benda yang tak ada doktor order, kita masuk kat dalam pharmacy. Jadi tiap-tiap kali masuk kena pakai 2 kunci, kad dengan kunci. Jadi bila masuk buka tu kadang-kadang ada macam pressure lah, macam angin ke vacuum ke bunyi zup gitu kan. Jadi kalau dah emergency, dah kalang kabut tu memang masuk je lah, tak tengok apa-apa. Okay, rasanya macam ternampak ada kelibat hitam, tapi dengan pantasnya zup kat belakang. Dalam hati apa benda tu, tapi tak fikirlah. Kakak sambil ubat. Kali bila dah yang kat depan, bila second time kena masuk belakang ambil injection, lepas tu tiba-tiba terfikir yang kat belakang tu gelap. Jadi saya on lampu. Bila nak masuk tu rasa macam sejuk sekali menggeletar. Bila masuk dalam nak cari ubatnya tak boleh cari. Makin lekas saya nak pantas, makin tak nampak ubat tu. Makin kancang sebab fikir agaknya ternampak benda kan. Jadi keluar balik panggil satu staff nurse, suruh temankan masuk dalam. Rupanya ubatnya betul depan mata je, saya tak nampak. Macam mungkin terganggu katnya ke. Tapi dalam hospital tu, hospital lama lah, jadi ada pernah nurse saya kena rasuk. Kerja malam juga dekat maternity ward. Nurse kena rasuk? Satu orang ke ataupun ramai-ramai kena rasuk? Satu. Jadi nurse ni dia tengah ambil blood pressure, tengah ambil temperature, pukul 2 pagi. Time selalu saya kata magic hour tu. Magic hour, benda je all start from 2 AM onwards lah. Aktif diorang. Jadi dia datang, dia check patient ni, pesakit ni baru melahirkan cesarean. Jadi dia tak boleh bergerak lah, pesakit kan. Suami tengah tidur dekat couch lah. Jadi nurse ni dah nak ambil temperature, ambil blood pressure, tiba-tiba thermometer ni jatuh. Jadi dia tunduk nak ambil kat bawah. Sekali agaknya dia ternampak sesuatu kat bawah katil. Tiba-tiba macam tergamam, muka pucat. Sekali patient ni kata, why? What happened? Tu dia diam. Dan tiba-tiba I think nurse ni cuba baca ayat ke something lah. Tapi patient ni tak faham. Tapi muka dia dah pucat, mulut dia mumbling. Lepas tu dia macam jalan ghostan. Jadi nurse, patient ni dah takut, tekan call bell. Nurse lagi satu masuk. Dia cakap, you see your staff moonwalk. Moonwalk macam Michael Jackson jalan ghostan. Cakap kenapa Lepas tu staff tu dah pergi ke bilik lain. Bila staff tu pergi ke bilik lain, patient lagi satu tekan call bell pula. Dia cakap, there's something wrong with your staff. Saya kenapa? Dia buka drawer, dia tutup. Habis dia mumble. Lepas tu dia ghostan. Jadi semua dah ketakutan, panggil sister. Kebetulan tu saya tak on duty. Sister lagi satu, sister Filipino. Jadi dia tak percaya ni semua. Dia cakap mungkin staff ni sakit lah. So dia bawa pergi dekat A&E department. Dia cakap okay, you rest, jangan kerja. So towards morning agak dalam pukul 5 lebih, pukul 6 baru dia tersadar. Dan tanya dia what happened, dia cakap dia tak tahu what happened. Habis dia nampak pun tak tahu apa dia nampak. Bila dah after a few days, baru orang tanya lagi, baru dia bilang rupanya dia nampak ada lembaga hitam kat bawah katil patient ni lah. Patient ni dah takut, kejut-kejut husband dia tak bangun. Jadi bagian tu terbaring ke, nyangkung ke, dia tak bagi tahu. Benda tu baring kat bawah katil. Terbaring gitu okay, nurse, staff nurse saya selalu tengah malam kita orang ada 1 hour break. Jadi kalau kita ada tea room je lah, tempat duduk, tak ada tempat tidur. Jadi bila ada bilik kosong,
kita guna bilik kosong tu dah. Lepas tu kita bersihkan katil. Jadi selalunya yang bilik kosong tu bilik isolation room. Siapa mana-mana patient yang ada infection tu akan masuk ke bilik isolation room tu lah. Jadi nurse ni masuk, kadang-kadang kalau bilik tu tak ada orang, diorang akan guna toilet dalam tu. Alright. Jadi dia masuk, dia tidur atas katil, dan lepas tu dia terlelap lah. Tapi dia rasa macam ada orang keluar masuk bilik tu guna toilet, pulang balik. Jadi dia rasa macam gangguan kan, kita cuma ada 1 hour je nak tidur kan, nak rehat. Dia bila dia dah tidur, dah bunyi alarm clock, dia tersadar, dia punya badan diselimutkan macam patient kita selimutkan patient kan, tapi dia tuck in sekali. Macam kita buat katil kan, tuck in tu kan. Jadi dia begini lah, dia tuck in sekali, dan lepas tu dia tak boleh bergerak. Jadi dia kena bendung ke bendung. Dan lepas tu dia tak bergerak, dia panik lah. Bila dia panik, dia struggle, dia bangun, terus dia terjatuh. Sekali dia realise yang katil tu tinggi sekali. Katil elektronik, automatic elektronik. Jadi boleh naik, boleh turun kan. Selalu kalau orang nak bersihkan katil, dia akan naik, dia bersihkan bawah-bawah semua kan. Jadi katilnya tinggi sekali, dia tak boleh jejak. Bila dia nak jejak, dia terjatuh. Dia fikir, siapa punya kerja ni yang buat prank dekat dia kan. Lepas tu dia keluar, dia marah, cakap siapa kacau aku tengah tidur, keluar masuk pakai toilet. Habis macam sabur dia lah. Busy. Lepas tu dia kata tak ada orang masuk dalam. Cakap betul ke? Betul, tak ada orang. Sekali okey dah. Lepas tu dia fikir tak nak fikir apa-apa lah. Jadi besoknya bila ada patient yang duduk dalam bilik tu, kita tengah pass report dekat luar bilik pukul 9.30. Jadi tiba patient tu keluar. Dia ketakutan. Dia cakap, nurse, look inside why? Got somebody use my toilet. It's isolation room, tak ada orang lain boleh masuk sebab dia nak kena isolate daripada orang lain kan. Dia mungkin ada pneumonia lah. Saya kata tak ada orang masuk sebab kita diri kat depan pintu daripada tadi setengah jam memang tak ada orang masuk. Saya bilang ada orang masuk pakai toilet dia. Okay, dia kata dia belum pakai toilet dia lagi. Bila dia dengar macam orang keluar masuk bilik, dia sedar, dia masuk toilet, dia tengok toilet bowl dia ada najis. Tapi kita diri kat luar, kita tahu tak ada orang masuk dalam. So bilik isolation room tu selalu ada happening. Memang selalu Wow. Haikal, macam mana? Ada cerita hospital? Ni ada tak macam okay, selalunya nurse ni, kalau macam kita punya one of our fan yang datang sini, Nis Cinta tak silap namanya dia pun kerja macam nurse dulu. Lepas tu bila kerja something happen gitu kan, terjadi, terus dia berhenti kerja. Tapi untuk Mama Egg ni tetap ni dah lali macam sebab mula-mula macam okay, kalau kita dah busy sangat, kita takkan perasan benda-benda ni kan. Macam okay, patient kat ICU semua dah ada wire, ada tube, and dia sedated. Kita purposely kasih dia koma lah, dia tak bergerak. Dan kadang-kadang tiba kat depan komputer ni, depan katil kan, depan ni komputer, tengah-tengah buat kerja, tiba-tiba nampak patient ni bangun dengan tube sekali. Jadi ada macam benda lalu lekas hitam gitu. Jadi bila dongak tengok, tak ada, patient tu tak bergerak pun. Jadi apa benda yang bergerak kan? Jadi selalu nampak macam gitu lah, kelibat hitam. Selalu kawan saya yang nampak dekat luar ICU tu, mesti ada satu patient, ada visitor. Visitor tu tiap-tiap malam dia ada kat situ, tapi tak tahu siapa yang dia visit. Sampai sekarang tak? Itu hospital lama lah. Hospital lama, okay. Jadi bila ada pesakit yang kritikal, anytime akan pergi, jadi family members dia ramai kan, so dalam grup tu mesti dia ada diri kat situ. Jadi yang dulu kawan saya nurse manager juga, dia selalu nampak dia, tapi dia suka cerita dengan saya, tak tahu kenapa. Jadi nanti dia kata kat tea room tu, kat depan toilet tu ada perempuan baju merah diri kat depan toilet. So saya cakap,
kenapa lah bilang nanti kejap lagi aku nak pergi break, yang kau bilang kau cuba apa. Macam aku ingat kau tak takut. Selalunya orang cakap kau baju merah macam dia nak balas dendam. Kan, tu kepercayaan mereka situ lah. Kat maternity ward banyak nampak baju merah. Oh ya? Sampai ada kan patient ni, dia tak nak tidur kat bilik dia. Dia duduk kat depan nurses counter, dia duduk je situ sampai ke pagi. Dan sampai pagi baru dia bilang ada kakak baju merah di depan katil, dia pegang baby. Wow. Kan kesian orang dah lah melahirkan tengah penat-penat gitu, kena terpaksa ganggu. kan banyak fresh blood. Maternity ward. Kan ada patient ceritakan macam kat tingkap dia menjelma, ada pernah? Patient ada satu makcik ni lah. Dia dah nazak tapi dia meracau. Jadi malam tu staff nurse bahasa Cina, Chinese staff nurse panggil sister, can you help me? Cakap kenapa? Jadi saya pergilah kat makcik tu. Lepas tu saya suruh makcik tu istighfar, suruh makcik tu mengucap and everything. Dia ikut. Then the next morning saya datang visit sebelum habis kerja kan. Tanya makcik tu, okey, boleh. Semalam makcik saya ceritakan apa terjadi semua. Dia cakap okey, tak ada apa-apa. Wah, busy Serius. Mesti patient panggil, sister Awan. Then terus makcik tu cakap, tu dia. Oh ya? Cakap tu apa cik? Tu kat belakang awak. Cakap siapa cik? Tu malaikat maut. Malaikat maut. Then after that saya cakap tak ada orang kat belakang cik. Then after 2 days later she passed away. Okay. Tu kadang sedih lah. You dah jaga patient kan, dah kenal family members, and tiba-tiba you have to go. Ada kadang-kadang patient tak nak pergi, dia punya heart rate dia sampai 30, 20, until family members yang jauh datang tengok dia, baru dia pergi. Mungkin dia nak tunggu, ada orang cakap gitu kan, tunggu the last person ke apa yang orang nak jumpa. Pernah tak macam orang yang dah tak ada kat situ, yang dah meninggal tu, tapi tiba-tiba dia muncul? Ada. Tapi tu yang staff nurse yang nampak lah. Junior nurse kerja malam juga selalu nampak. Jadi diorang macam dah tahu, dah biasa pediatric ward. Dia suka main kat situ. Wow. So diorang tahu nama dia. Yang kita masa tu saya student, saya tak tahu cerita kan. Diorang tak bilang lah. Ada tak macam yang mengganggu gila, rabak punya, macam ngacau, naughty lah kan? Itu ada yang kan selalu kalau nurses ni diorang tahu kan malam-malam ada banyak main call bell. Oh, call bell, okay. Kadang patient call. Tapi kadang bilik tu tak ada patient pun dia akan bunyi. Jadi yang kisah ni berlaku recently lah. Benda ni berlaku 4 malam. Okay. Jadi yang masa saya first night, bila saya tengah buat round, tiba-tiba sister dekat rumah telefon saya. Dia cakap, Marina, lekas naik atas. Saya cakap, kenapa? Ada call bell tu tak berhenti-berhenti. Jadi saya fikir padam je lah call bell tu. Cakap tak, lekas naik. Staff nurses semua dah ketakutan. Tapi nak buat apa Cakap panggil lah security. Security nak buat apa dalam hati takkan nak panggil Ghostbusters tiba-tiba datang terfikir Ghostbusters pula. Dan okey lah, kita naik atas panggil security. Memang betul call bell tu on. Sebenarnya kita boleh off daripada counter tu. Dia ada macam set tu lah, macam telefon kita boleh off. Okay, dia bilang, sister, we off already so many time but it doesn't go off. Dan dekat bilik mana? Bilik yang ujung sekali. Jadi cakap, masuklah, pergilah bilik ujung tu, off kat dalam. Semua tak berani. Actually what happened, so dia ceritakan 2 hari sebelum tu ada satu patient ni sakit bara, muda nak, dia kanser lidah. Okay. Jadi bukan orang sini lah, orang seberang. Umur dia 18 tahun, muda lagi, perempuan. Jadi doktor dah sahkan kirakan critical lah, not for active resus. Kalau dia pergi, dia pergi. Jadi bila dah time masa dia pergi, kita bawa emergency trolley.
Masa tu kalau tak ada black and white, kita continue lah, resus lah. Jadi doktor datang pun doktor kata okay, stop. Tapi mak dia tak happy. Mak dia cakap kenapa stop? Cakap continue lah. Kira kan dah lama lah, dah 1.5 hours kita resus. Jadi dah stop. Lepas tu mak dia macam threaten lah dengan nurses lah. Dia kata awas kamu. Dia cakap dengan nurses, awas kamu. Wow. Jadi semua dah ketakutan nak continue ke tak nak. Tapi doktor bilang dah okay, suruh run the ECG strip tu yang flat line. Terus call lah, pronounce date at what time. Then after that dah kemas, dah bersih. Then the following morning bilik tu kosong. Jadi ada bunyi call-bell. Bunyi call-bell, nurse pun masuk cakap bilik kosong. Oh mungkin faulty agaknya lah. Dah lepas tu dah off, keluar lagi. Siang hari lah pukul 3. Lepas tu bunyi lagi. Dia kata oh mungkin cleaner tengah cuci lah. Kadang-kadang tertekan, tercabut, dia akan bunyi juga. Jadi off dekat kaunter. Habis pukul 6 petang pun bunyi lagi. Ada lagi satu Filipino staff nurse lelaki. Dia bilang tak apa, saya masuk dalam lah. Dia kata tak payah, nanti kita call maintenance, off aja kat depan. Cakap tak apa, saya masuk. Okay, dia pergilah ujung belakang sekali. Belakang sekali tu deluxe lah, besar biliknya. Okay, dia buka pintu. Pintu tu ada macam lounge untuk visitor, untuk caregiver. Lepas tu ada sliding door. Lepas tu baru patientnya bilik. Jadi dia masuk dalam sliding door tu automatically buka. Then after that terus dia terperasan ada satu nenek tua duduk kat kursi macam gini. Diam je. Rambut dia serabai lah. Looks dirty gitu. Tu dia cakap bahasa Filipino tak faham, tapi garau lah suara dia. Gitu lah. Jadi dia nampak dia ketakutan. Actually staff nurse ni dia ada third eye, dia boleh nampak. Jadi dia lari keluar. Memang dah tak boleh off lah call bell tu. Terus dia nak cakap nak bilang ke tak nak takut nanti semua freak out kan. Okay, dia bisik kat satu staff nurse Filipino. Kali diorang dah ketakutan, semua bilang sister. Kali sister tu bilang tak ada apa-apa lah. Habis but sister I saw. Apa dia cakap? Dia cakap kenapa kau bunuh aku? Kenapa bunuh dia? Jadi diorang terfikir the recent incident yang patient sakit. Awas kamu tu yang mungkin takut yang mungkin that patient come back ke in different form ke. Tu cakap kenapa kau bunuh aku? Jadi sister ni faham lah. Dia cakap okay, tak apa, you don't go inside, I'll call maintenance. So malam tu lah sebab tu yang diorang bila bunyi call bell tu semua ketakutan. Jadi saya call maintenance tak sampai-sampai, agak 45 minutes. So abang security ni pun duduk lah temankan kita. Saya on lah YouTube, kerusi, security ni pun baca kitab. Lepas tu dia kata dia nak ke belakang. Cakap tak mau pergi belakang. Call bell tu masih on tau, dah pukul nak masuk ke 3 lebih. Then saya cubalah off. Dah after 45 minutes later baru boleh off call bell tu. Then after that dia bilang dia nak masuk belakang. Lepas tu dia keluar tu, dia cakap dia nampak. Saya nampak apa? Cakap very young girl. Jadi semua ketakutan. Dia takut young girl tu yang patient yang baru mati tu lah. Then lepas tu dia kata dia nak masuk bilik tu, dia nak taruh surah Yasin. Dia cakap jangan pergi seorang-seorang lah, kita ramai-ramai pergi temankan. Then bilik tu kita ingat kunci, kita bawa kunci lah masuk, pergi belakang. Then dah sampai belakang, buka pintu, semua ikut. Semua dah takut nak duduk seorang-seorang, semua ikut. Jadi dalam 5 orang gitu. Abang security tu saya dengan 3 staff. Dan bila masuk, tiba-tiba pintu yang kat dalam sliding door tu zup buka. Kita cakap kenapa dia tu buka sendiri? Kan dia kat sister automatic lah. Allah tu automatic. So tak ada apa-apa. Dia pergi kat one corner, dia baca, dia pergi one corner. Jadi bila dia nak approach pintu toilet, saya perasan pintu toilet tu renggang. Dia buka ginilah ke depan. Kali bila nak buka je, pintu tu ada orang rentak slam, boom.
So takut kalau kabut, semua lari litang puka. Tengok abang ni seorang aja. Jadi saya dari ujung tengok, actually ada glass door tu kan. Tiba-tiba nampak Surah Yasin fly across the room. Surah Yasin terbang across the room. Macam kenapa ni? Habis nak buat apa So call housekeeping pula, panggil housekeeping punya abang pula, suruh naik atas tolong. Okay, naik atas lah. Then after that everything quiet already. Staff semua dah ketakutan, semua tak nak datang kerja. Besok diorang ada kerja malam lagi. Dia telefon sister dia lah. Okay, sister dia kata, Marina, you have to tell the management tau. Acik nak cakap apa you just email them lah. Cakap okay, email. So nak type lah email ni. Apa title email lah? Paranormal activity kan? In the world. Kali dah lepas tu pagi-pagi CEO telefon. CEO tanya what happened. Saya cakap okay, ada staff experience all this thing dah berapa hari. Cakap okay, don't worry. Okay, dia turun pukul 7 pagi sebelum staff balik. Dia turun, dia cakap dengan staff, don't worry, you know you work in the hospital, this thing will happen. And this thing won't disturb you, it will not hurt you. So CEO dah counsel semua okay. So dia bilang tiap-tiap malam she will send somebody to keep you company lah. Jadi abang security tu continue. Si besok malamnya saya datang kerja. Dan lepas tu sister call, Cik Marina, naik atas. Cik kenapa? Cik security ni bilang benda ni makhluk ni datang kat depan kaunter, nurses counter, cakap dengan dia yang nurses ni semua kena pergi minta maaf dengan dia. Cepat. Sorry bukan saya dah bagi tahu budak-budak tu cik, janganlah kita jaman horn, tapi anaknya yang press. Anaknya yang press. Ini anaknya pula nak get involved. Okay. Kita kena buat disclaimer gitu. Ni anaknya yang press horn. Terima kasih. Suka. Apa tak ada suara dah. Okey, tu dia. Tu habis itu tak tahu pula cerita lagi. Kan? Apa okey. Security tu dia cakap awas apa? Semua mesti pergi minta maaf. So cakap no. I cakap my staff come here to work. Bukan nak dengar benda-benda ni semua. Dan saya cakap okay, yang satu staff nurse ni dah menggeletar. Kebetulan hari tu tak ramai patient. Saya kata tak apa, you call your fiancé come and pick you up, you go back. Jadi kirakan malam tu ada 2 staff nurse jaga. Okay lah, I stand by. Then so security tu continue lah. Nanti pagi kali towards morning sekali ada lagi satu sister cakap, sister nak tak saya panggil pakcik saya datang turun. Cakap whatever lah, nak panggil lah. Saya datang, dia pergi belakang, dia baca apalah, mungkin dia sema ke apa. Dan after that dia kata dah okay lah, dia takkan kacau lagi. Tu malam tu quiet, very peaceful. Hari tu towards morning abang security ni pergi lagi kat bilik tu. Pukul 6 pagi dia pergi kat bilik tu, dia azan kuat-kuat. Lepas tu dia bawa kawan dia masuk dalam bilik tu lagi. Lepas tu pergi toilet, tiba-tiba dia rasa macam nak pingsan, nak pitam. So kawan dia bawa turun lah, sebaik ada kawan bawa turun, bawa ke loading bay tu. Dan dah pagi lah, nak masuk ke 7 pagi, tiba-tiba ada code blue tu emergency lah. Somebody collapse. Check code blue, tapi ni code blue is external punya code blue. Check kenapa bilang code blue kat basement. Selalu code blue patient room kan. Jadi kita turun bawah lah. Rupanya security tu dah pingsan. Tapi dia tak boleh bergerak, dia gini. Diam tu je Okay, panggil tak ini. Jadi kita taruh dekat bawah, taruh stretcher, bawa ke emergency room. Emergency room, dia tak bergerak, dia tak buka mata. Panggil dia, picit tangan kuku dia, rub dia punya dada pun tak bergerak. So kita check blood pressure normal, kita check blood sugar normal. Saya kenapa dia macam gini Kita panggil pun tak ada, tak boleh bangun langsung. Okay, tak tahu tiba-tiba terus dia bangun, terus dia menjerit, terus dia tunjuk ke atas. Saya kenapa Kali bila doktor nak tulis medical notes lah,
Doktor tulis situational syncope. Syncope tu pingsan lah. Situational tu keadaan lah, situation lah. Lepas tu pergi buat scan, brain scan, pergi buat chest x-ray macam-macam lah. Dan warded dekat ward tu. Tadi pasal tahu misi-misi ni semua kepo kan nak dengar cerita. So bila security ni dah okey, dia ceritakan lah. Yang doktor semalam attend to him pun naik atas tanya, apa yang kau nampak semalam? Apa yang kau tunjuk? Rupanya dia kata benda tu duduk kat atas dia. Sebab tu dia tak boleh bergerak, macam sleep paralysis. Dia tak boleh gerak langsung. Jadi dalam hati dia baca pun tak boleh kan. Jadi dia yang dia tunjuk tu rupanya benda tu dah keluar, terbang tembus ke siling. Tembus ke jadi siling. semua dah ketakutan. Siang hari nak pergi toilet pun takut, nak pergi mana-mana storeroom pun takut. Jadi at last security tu tak dibenarkan kerja di hospital. Dia transfer ke tempat lain lah. Jadi kira kan kalau diorang 10 days hospitalization leave, 10 days tak ada gaji gitu lah. Jadi kesian lah. Kesian Tapi yang penting dia okey lah kan. Dia sihat lah. Cuma dia yang azan-azankan, lepas tu dia yang kena mungkin orang tu marah kau nak gini-gini, aku kasih king datang. Wow. Okay, ada tak last cerita? Last cerita apa Ke dah habis? Sekejap saya tengok. Ada jot down juga. Tak ingat terkejut tu. Last cerita sebelum kita tamatkan episod kita hari ini. Okay, tu dia. Yang kena empap. Kena empap. Ni kena empap semua satu-satu kena empap. Okay. Tengok check tu, buat list. Ini yang recently COVID patient pun ada. Okay, kita ambil yang itu, lepas tu yang COVID patient Okay, kan sekarang tahun lepas dormitory kan banyak kena COVID kan. Jadi hospital saya ni ambil dalam berapa ratus dormitory. Jadi dia masukkan ke ward. Jadi dia punya rutin dia tiap-tiap hari cuma ada 2 visit je. Pagi doktor datang, kita pakai full PPE lah masuk dalam. Lepas tu check patient. Selalunya pekerja dormitory yang kena COVID ni diorang sihat, diorang punya simptom tak ketara sangat. Jadi cuma nak kena tunggu habiskan, nak kena tunggu test dia punya COVID result je lah. So dah buat round, apa ubat yang perlu kasih, habis terus masuk. So it's macam hotel gitu, you need anything you call, you nak air ke you nak apa you call, baru nanti kita go in one time semua kita ni. Lepas tu tak masuk lagi. Then so it's 12 hour shift malam, and ada shift lah masuk. Jadi sebelum yang change over about half an hour, so these 2 staff nurse masuk dalam, check patient, ambil parameter semua everything. Yang 2 staff nurse ni yang belum balik tunggu kat luar. Kat luar ada CCTV. CCTV akan tunjukkan semua koridor. Jadi bila diorang tengok nurse ni masuk serve patient, kali tengok ada satu nurse ni, ada satu nurse ni. Yang satu bila diorang nak keluar kena keluar dua-dua sekali. Okay, kat corner ujung ada lagi satu. Okay, dia fikir dia ni kat dia ni, yang lagi satu tu siapa? Kan? Sama, full PPE penuh. Dia tak bilang dia tunggu keluar berapa? 2 orang. Yang satu lagi tu siapa? Dia pun nak ikut join sekali. Then okay, tak apa, itu okay, dia tak kacau, dia cuma nampak kat CCTV je. Okay, tengah malam yang hari yang lain, yang dalam semua patient India kan. Jadi diorang kat dalam ada yang seorang satu bilik, ada yang share 3 orang satu bilik. Dia tengok keadaan lah. Jadi tiba-tiba diorang keluar terus lari ke belakang, ketuk pintu belakang lock. Kita nurse station kat belakang lift landing sana lah. Jadi lock, tak boleh masuk. Siapa keluar masuk kena lock. Maksudnya diorang macam in prison lah, tak boleh keluar gitu. Cak, kenapa? Diorang tidur pakai kain kan. Jadi ada biasa yang berterabur semua lari kat belakang. Dia bilang got baby. Cakap, apa baby? Rupanya ada budak main-main lari-lari kat dalam. Terus kita tak kasi dia masuk. Kita call security, kita maintenance. Sebab kalau nak masuk we have to gear up, full PPE. Maintenance pun kena pakai full PPE masuk. Jadi tunggu lama, ada orang duduk kat outside corridor tu menyangkung, tak nak masuk dalam bilik. Jadi bila
pasal dia nak ada penampakan lah. Cakap ada budak main lari kat situ. Kita masuk dalam, buka bilik-bilik dia bau sekali. Bau tak tahu apa lah, campur-campur gitu kan. Then call inilah housekeeping semua untuk bersihkan everything. Diorang nak tukar bilik, but we are all totally full. Jadi no choice, terpaksa lah duduk situ juga. Bising kecoh. Yang kelakarnya tu, kita nampak ada CCTV, lari tau sampai terburai. Kain terburai. Wow. Tu tu yang kita tak nampak Jam-jam macam-macam semua. Budak kecil. Tapi yang nurse pun kena ganggu. Nurse Malaysian yang kan diorang PKP kan. Ada yang tak dapat balik. Betul. Tapi ada pasal S-Pass nak expired. So terpaksa masuk balik lah. Masuk balik kerja, kena 2 minggu kuarantin. Jadi kuarantin kan satu orang satu bilik. Kuarantin kat hotel. Jadi tengah kuarantin hotel tu, staff ni pula baru melahirkan. Anaknya baru 2 bulan. Jadi dia tinggalkan dengan husband dia lah. 3 kids. Dia ada seorang kat dalam bilik hotel. So bila dia tiap-tiap hari video call anak dia, family dia, tengah berbual dengan suami dia lah gini. Berbual. Dia duduk kat meja cermin belakang katil. Berbual. Husband dia tanya, siapa kat belakang tu lipat baju? Cakap, mana ada, kuarantin satu orang satu bilik je pun. Tak ada. Dia cakap, dia macam dia terperasan lah ada orang kat belakang lipat baju kat atas katil. Okay, dia wife cakap tak adalah, saya seorang je kat sini. So dia ingat lelaki dia bergurau ke apa kan. Then after that, bila malam tu nak tidur, dia kena ganggu tap water, air on, bunyi shower, tapi masuk tak ada. So dia ingat okay, mungkin sebelah lah. Tak, kawan dia berkuarantin sebelah bilik juga. So dia text message lah, habis apa nak buat ni. Terus dia buka luggage dia, dia taruh all over the bed king size bed kan. Jadi dia tidur gitu-gitu je. Tengah sini semua dia punya luggage, dia punya baju. Jadi then nanti kadang-kadang macam you bilang langsing. Tidur macam ada orang gitu kan. Aircon. Jadi kat dalam tu tiap malam dia baca Yasin, tiap dia solat tu semualah. 2 minggu je tu dah jadi kawan dah. Kan? Saja je lah tu semua gangguan. Hai, macam itulah kisahnya. Apa-apa pun kita ikutlah apa yang Ustaz dah ajar di Poker Extra. Nak buat apa kalau kita berhadapan dengan situasi macam ni. Kita cuba, yang penting kita jangan marah-marah, jangan maki-maki. Kita tegas dengan diorang. Kita beranikan diri. Sebab apa-apa pun kita lebih mulia daripada mereka. Kata orang tu, yelah kau senang dah cakap. Cuba kalau kau gini-gini. Tak ada, kita kasih semangat. Kan? Macam tu. Okey, terima kasih Mak Mek kerana sudi. Kan dah jumpa juga daripada apa? Tahun lepas. Nampak tu daripada tahun lepas. Jadi siapa yang mesej daripada tahun lepas, haraplah bersabar. Kita ramai orang. Minta maaf ya. Okey, seperti biasa orang yang datang kemari akan, yelah kita akan kasih something daripada sponsor. Tunggu sekejap Okey. Aduh, lepas ni kerja ke? Tak, off. Off. Yay. Okey. Mak. Okey. Sini nampak postman kasih surat. Kita ada jeng. Ini KS Courier. Nama macam sedap. Courier. KS Courier. Kuih Courier lah tu. Tu dia. Dan ni pula kita ada layang-layang Inshira. Nana Inshira. Okay, thank you. Okay. Dia macam-macam tu layang Inshira, ada macam-macam flavor. Ada cinnamon, ada macam-macam lah. Tapi ni rasa macam normal kot. Yang ni pula daripada Mimi's Kitchenette. Kuih rose. Saya suka nampak. Okay. Saya duduk satu sitting habis. Habis tinggal satu cerita dah habis. Yang ni pula Florentine. Ya, macam quarantine. Tengah quarantine tu kita makan Florentine. Ini daripada pelakon veteran kita. Dia pun pernah jadi tamu kat Puaka ni. Is kacang. Ya. Kak apa ni? Nurija. Kak Nurija. Kalau sesiapa nak beli makanan daripada Kak Nurija boleh.
Kak Nurijasa Had di Facebook beliau. Macam-macam ada kuih kukus semua ada. Yang ni pula daripada Wali Fragrance, minyak wangi. Thank you. Okay. Wali Fragrance. Ya, Wali Fragrance. Dan yang satu ni pula daripada Vanilla. Daripada apa Vanilla? Allah Akbar. Something Vanilla. Ni apa ni? Daripada saya dengan Arjin, daripada Arjin. Ni sejadah Laila Vanilla. Sejadah? Laila. Ya, sejadah portable. Portable. Yalah. Ni boleh bawa saya lagi cruise. Nak pergi cruise? Wow. All the best. Cruise macam awak pergi tu. All the best. Okay. Dan kita ada ini lagi daripada Softy CC. Bahasa-bahasa daripada apa dia? Daripada fridge. Ice cream? Bukan, dia macam entahlah, susah nak sebut. Dia dessert. Kan, memang sedap, saya dah try. Macam itu ni. Saya dah try. Dan ni pula daripada, sorry lah, basah lah, tak tisu pula sebab daripada S-Box. RS Munchies. Ni macam RS Munchies. Kan? Macam tart. It's tart. Kau makan sejuk tu best. Thank you. Dah makan tu. Ini potong kaki semua. Jangan cakap macam itu. Ini daripada Takorash air. Bolehlah kasih apa tu pada anak yang satu nanti. Oh, dia ada bubble. Kan? Yang ini pula daripada Mokuteru. Sorry lah Ini sandwich daripada Mokuteru. Oh, thank you. Mokuteru pun ada air tau. Mokuteru dia dekat mana dekat. Okay. Tertinggal. Yang ni daripada banyaknya. Curated Crate. Boleh buat perhiasan. Oh. Kan? It's cute. Macam-macam dia buat. Nanti kucing saya bawa main. Pukul dia. Kejap, tertinggal pula. So cute. Okay. Siap dengan dulang. Okay, dan ni satu tertinggal tadi, Mokuteru. Dia mocktail. Ni macam ada asam. Macam ada asam Asam mungkin. Ya. Kan? Mokuteru. Ya. Tak nampak ada. Mokuteru. Tadi dia kasih sandwich. Asam. Sama air. Mocktail. Ada air asam. Mungkin air teh dengan asam. Mungkin semboy. Yang ni pula daripada Bombs and Buns. Daripada Sharif Slick. Dengan Malak. Ni dia. Terima kasih Sharif. Terima kasih Malak. Bombs and Buns. Ya. Suka. Tunjuk. Jangan jatuh. Terima kasih Sharif. Terima kasih. You all dapat. Kita tak dapat. Tak baik Sharif. Share. Okay, dan ni daripada Home Hustle by Zigzag Design. Ya. Boleh tampal kat mana-mana. Kat pintu ke. I tadi tengok kan nak beli. Oh ya? This phone dia. Wow. Alhamdulillah. Syukur rezeki. Toko Rush semua dah ada. Saya check dulu, takut tertinggal ni. Okey, memandangkan. Okey, lah tu je. Okey, terima kasih. Ini hari raya lah pula. Hari baik bulan baik. Hari baik bulan baik. Kita celebrate kita je birthday, the month of happy birthday. Thank you puaka. Thank you semua kerana bagi sokongan. Dah setahun dah. So 1 minggu lepas you sambut Singapore Nurses Day. 1 August kan. Jadi thank you lah kepada semua jurawat-jurawat kat luar sana di Singapura. Terima kasih lah banyak. Kita faham dah sangat zaman-zaman pandemik ni kan. Lepas tu semua ganggu kat situ. Lepas tu ada satu lagi ni, memandangkan kita ni birthday, ada orang bagi hadiah tapi hadiah dia unik sekali. Dia cakap Zahri ada bagi something kan, bawa makanan ke buat apa kita. Sikit boleh. Rupanya itu nak bagi kita je. Sebab kita pun dapat hadiah. Birthday hadiah kita kan. Apa hadiah apa ni? Poker. Hadiah. Sebab saya selalu tengok poker. Saya selalu tengok apa tu poker extra. Poker extra. Dengan Suzari dengan Ustaz Fadli. Kadang-kadang kesian tengok glove-nya koyak-koyak. Emas terputus-putus. Lepas tu mejanya adalah yang tak incomplete kan. Saya tengok alamak ni infection control ni fail ni. Jadi nampak fail dekat pegang kita. Ni ambil disinfectant
hospital grade 99%. Jadi tiap-tiap kali tetamu masuk, you mesti wipe down. Wipe down important. Ya. Nampak tu. Dia balas balik ni. Habis ni kan kadang-kadang tempias-tempias kalau buka benda-benda wafak-wafak tu kan. Facial dengan gown. Oh. Ustaz, kita kena pakai ni Ustaz, pakai extra. Okay, pasal you pakai glasses kan. So kena pakai facial. Boleh. Kalau tak nak pun nak ada goggle. Kelas sikit. Then sebab you punya glove kan kecil, koyak-koyak kan. So kesian. Ni glove mahalnya lah. Lithium. Ni lithium pula. Nitrate glove, tak ada powder. Size L dengan M. Okay, tangan you berapa M? L? Tak tahulah. Jadi takkan koyak punya. Wow. Habis tu mask. Ini setahun punya supply kan? Setahun punya supply. Wah, kita dapat setahun punya supply lah. Dengan siapa sensitif tangannya nak pakai wipes ni pun ada. Ni wipe meja bukan wipe bontot. Ni wipe meja ya, bukan wipe bontot. 99.9% germs. Each time kalau you all dah pegang benda-benda wafak-wafak ni semua, kalau at that spot you all tak cuci tangan, you ada hand rub. Dia seorang satu. Semua dapat Ni ada yang besar punya. Wow. So it's important kalau ada banyak tetamu kan. Correct. Jadi at the end of the day, wipe down. Betul. Buang. Lepas ni kita bersihkan tau. Nanti semua asal. Kita keluarkan semua nanti. Selalu kita buat gitu. Nak menipu pun agak-agak lah. Okay, terima kasih banyak. Satu lagi. Terima kasih kerana... Lagi apa? Benda ni. Memang memang benda ni nak dibuang lah. Tapi kita kalau pakai benda saya suka benda ni nak dibuang, lepas tu dibagikan kat puaka. Tak. Maksud saya pakai sekali buang. Pakai sekali buang. Walaupun dia bukan disposable, tapi dia stainless steel. Ni ada forceps. Jadi kalau you nak buka benda, dah ada sterile, ada surgical scissor. Jadi forceps ni boleh tak payah sentuh pakai tangan. Pakai forceps dia ada dulang. Wow. Dah berguna, wipe. Pak tu kita dapat ni. Ustaz, next time kita pakai ni, kita jadi doktor pula next episode. Sebelum ni kita pakai chopstick. Sebelum kita pakai chopstick. Kesianan kita kan. Maklumlah tak ada bajet. Macam kat luar. Kasihlah kita hadiah. Kita kan birthday, celebrate 1 bulan. Tak malunya. Beli apa okay, gitu je. Okay, menangkan Mama Egg ni frontliner, sama juga dengan nurses kat luar sana, berbakti pada masyarakat during pandemic yang kata orang tu dangerous ni, tetap berdepan mengharungi. Kata orang tu bahaya kata orang tu tapi alhamdulillah semoga Tuhan semua lindungi kita semua daripada malapetaka ni, daripada pandemik ni. Dan ada satu lagi daripada pihak sponsor nak bagi, menangkan dah berbakti pada masyarakat. Ada satu lagi terlupa pula. Ni dia. Banyak. Alamak, ni saya terlupa nak buka wrap dia. Tapi dia bagi macam ini. Ini adalah jam. Wow. Jam ni boleh taruh gantung kat tingkap. Tingkap air yang tu yang you nampak tu kan. Gantung kat dinding. Ini daripada Time to Hijrah. Wow. Is it yang anti-clockwise? Anti-clockwise. Tapi kalau ada nak soalan-soalan yang lebih, boleh telefon pada Sulaiman ataupun message ataupun ke IG mereka tu kan. The Clockwise Specialist, tak silap saya lupa. Nanti kat bawah sini, The Anti-Clockwise Specialist. So dia kata ada orang bila gantung benda ni macam-macam akan terjadilah. Maksudnya macam tanda-tanda dia tunjukkan. Mungkin bateri dia weak cepat ke, ada orang pakai pula macam terosak tergitu. Tapi jangan panik. Tu mungkin, tapi jangan takut pula. Taruh je. Tapi jangan ingat apa-apa lah. Taruh je lah. Sebab energy kan, anti-clockwise macam kita pergi umrah, haji tu semua kan. Terima kasih. Thank you so mudah-mudahan much for coming. dimurahkan rezeki semua. Amin. Thank you. Okay guys, itu saja. Terima kasih kerana sudi bersama kami dengan cerita Mama Egg. Mama Egg. Nak American je, Egg. Okay, dan jangan lupa kalau nak support kita, boleh beli merch kami di www.pocketsg.com. Apa lagi? Jangan lupa subscribe, like dan share Susu TVC untuk tanda sokongan anda, dan terima kasih. Kita jumpa minggu depan dalam Pocket. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. What's up geng? Ni Fadli. Allahu Akbar. Okey. Tanpa kita buang masa lagi, kita dah dengar cerita daripada Mariana. Daripada Mariana. Oh, memang seramah cerita-cerita dia. Dan memang banyak sekali cerita-cerita kat dalam hospital. Macam-macam lah saya dengar. Macam-macam. Kadang-kadang daripada baby, kadang-kadang daripada mayat lah, apalah ni semua. So, mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada yang tanya, apakah orang-orang di dalam hospital tu roh mereka rasa macam tak tenteram ketika mereka meninggal, ataupun masih lagi dia punya roh dia masih berkeliaran lagi kat dalam hospital. Apakah itu roh ataupun bukan? Kita tengok dalam Al-Quran. Dikatakan apa? Yas'alunaka 'anir ruh. Telah ditanyakan padamu wahai Nabi Muhammad tentang roh. Jadi dikatakan apa jawapannya? Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah bahawasanya urusan roh ni adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu meninggal, maka roh daripada alam dunia ini akan dibawa, akan dipindahkan ke alam barzakh. Jadi ketika seorang tu meninggal, rohnya itu sudah ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipindahkan ke alam barzakh. Dan alam barzakh adalah alam yang lain, dunia adalah alam yang lain. Maknanya dua alam yang berbeza. Maka ketika seorang itu sudah kembali ke alam barzakh, maka mustahil kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali lagi ke alam dunia. Okey, sebab itu dikatakan bahawasanya urusan roh adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka boleh tak kita katakan maknanya kat dalam hospital tu adalah roh-roh, arwah-arwah yang mungkin tak happy ataupun tak ada keluarga yang nak claim sehingga dia mencari-cari orang untuk dijadikan sebagai keluarga? Oh tak. Maka apa sahaja yang menjelma kat dalam hospital ataupun daerah kubur ke daerah mana sahaja, itu bukan termasuk daripada roh orang yang sudah meninggal, melainkan jin yang menyerupai seseorang. Yang dikenal ataupun tak dikenal. Maka untuk frontliners kita, untuk jururawat kita, untuk nurse-nurse kita, doktor-doktor, apa pesan saya? Mungkin kita bekerja di tempat-tempat yang seperti itu adalah di antara amalan yang mulia. Kita bantu orang lain. Itu pun termasuk daripada suatu perkara yang digalakkan oleh Nabi SAW untuk membantu orang lain. Dikatakan khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Okay? So, apa sahaja amalan yang boleh kita lakukan? So, first kali adalah selalu baca ayat kursi. Kemudian yang kedua, kalau ada sesuatu yang terjadi kat dalam hospital ataupun kat dalam bilik ward dan lain-lainnya, selalu baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiun alim. InsyaAllah kalau ada kesempatan, kat bawah ada subtitlenya kat sini. InsyaAllah kalau ada kesempatan So boleh amalkan seperti itu. So terus baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiun alim. Maknanya apa? Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, la yadur, tidak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkan kita. Fil ardi wala fis sama, di bumi ini ataupun di langit ini. Wa huwas samiun alim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala As-Sami', yang maha mendengar, Al-Alim, iaitu yang maha mengetahui. Jadi kalau kita mempunyai keyakinan seperti itu, jika seorang itu mempunyai keimanan yang kuat, maka dia tidak akan takut. Nak macam mana pun dia tak akan takut. Sebab apa? Dia percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga dia. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkan dia. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengganggu dia. Kenapa? Disebabkan dia masih lagi dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. So selalu amalkan seperti itu. So macam tadi ada security yang bantu, kemudian security itu sendiri yang pingsan ataupun kena gangguan ke apa. So pertanyaan, face it or back it? Face it ataupun membelakangi, behind it. Okay? So, saya jawapan adalah tak payah face it. Tak payah. Kita tak payah nak tunjuk, oh kita ni power lah, apa lah ni semua. Tak payah. Kita just minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita buat kerja kita masing-masing. Sebagaimana saya bagi tahu di episod yang sebelum.
mereka suka pada attention. Jangan kasih attention. Kita baca doa, ambil wudu, ambil air sembayang, make sure kita dalam keadaan suci. Kemudian kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan, insya-Allah. Jadi mungkin itu sahaja untuk hari ini. Mungkin kalau ada yang bermanfaat, mudah-mudahan kita boleh sampaikan kepada ahli keluarga ataupun kawan-kawan, ataupun mungkin ada saudara mara ataupun awak sendiri yang kerja sebagai seorang nurse. Well done, good job. InsyaAllah, apa pun jangan takut pada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, jumpa lagi. Bang bang. Terus dah start orang bisik. So kita macam dengar, jadi apa tu? Close, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Exactly. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.